Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini dapat bersama-sama lagi kita insya-Allah dalam sesi tadabbur harian di muka surat 164 insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-A'raf ayat 105 sehingga ayat 120 insya-Allah. Dan sebelum daripada kita teruskan sesi kita pada pagi ini, kepada sesiapa yang ada di line sekarang ni untuk memberi feedback tentang suara dan juga video insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan kita seperti biasa kita akan bacakan, tetapi sebelum daripada itu kita ingat supaya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan kepada kita kefahaman ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Dan of course Al-Quran ini akan memberi manfaat kepada manusia, tetapi kita takuti kadang-kala salah faham kita tentang apa yang kita perolehi. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa berikan yang terbaik, dan kemudian Allah Taala jadikan kita ni orang-orang yang ikhlas semata-mata kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada yang memberi feedback. InsyaAllah kita bacakan ayat 105 pada hari ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi akan menyambung cerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga Firaun. Setelah daripada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah daripada kita bersama-sama sebelum daripada ni di muka surat 163 kita melihat kepada cerita permulaan sedikit dua ayat sebelum daripada ni di hujung muka surat 163 tentang kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Dan sebelum daripada tu kita telah baca Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang beberapa orang rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara ringkas dalam surah Al-A'raf ni, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dari permulaan pengutusan, apa yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut, dan kemudian selepas tu apakah yang dihadapi oleh nabi-nabi tersebut daripada kaum-kaum yang diutuskan tu, dan kemudian apakah yang telah berlaku kepada kaum-kaum tersebut atas balasan kejahatan mereka itu, pendustaan mereka itu terhadap nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi pada hari ini insya-Allah kita sambung ni ayat 164 ni, kita akan tengok cerita seterusnya apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni dalam ayat sebelum daripada ni kita kata dia telah diutuskan kepada Firaun, dan kemudian dalam ayat 105 yang akan kita baca pada hari ini ialah dia bermula dengan perkataan hakikun. Hakikun ertilah dalam bahasa Arabnya ertilah jadirun. Jadirunnya maknanya kita kata semestinya, semestinya gitu. Semestinya apa? Ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Nabi Musa kata kepada Firaun. Jadi kita tengokkan bahawa dalam cerita ni kisah Nabi Musa dan juga Firaun ni antara kisah yang terbanyak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kita tahu bahawa dalam Al-Quran ni ada 1/3 daripada keseluruhan Quran ni adalah merupakan penceritaan. Cerita Nabi-Nabi, cerita bukan Nabi dan sebagainya. Tetapi cerita Nabi-Nabi ni pula antara yang terbanyaknya ialah kisah-kisah yang kita panggil sebagai ulul azmi, iaitu kisah-kisah Nabi-Nabi ulul azmi yang 5 orang tu, dan antara mereka itu ialah Nabi Musa AS menghadapi Firaun. Tapi dalam surah Al-A'raf ni kita akan tengok sikit saja. Allah Ta'ala tak ceritakan banyak, tapi Allah Ta'ala cerita bersesuaian dengan apa yang kandungan daripada surah Al-A'raf ni. Surah Al-A'raf ni kita sebutkan dulu bahawa setengah ulama mengatakan bahawa dia punya core, katakan message yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan ialah belegot ni hasil daripada
penelitian setengah-setengah daripada ulama tafsir. Jadi mereka tengok bahawa apakah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ni. Al-A'raf ni ialah kita tahu kan bahawa iaitu yang berada di tengah-tengah di antara syurga dan neraka. Itu pendapat yang kuat di kalangan ulama-ulama tafsir. Jadi apakah kandungan ataupun apakah mesej yang Allah Ta'ala nak ceritakan, kalau kita kata secara keseluruhan untuk memudahkan kita faham, itu panduan daripada ulama. Jadi dia kata ialah mesti kita membuat keputusan di dalam apabila menghadapi apa-apa, iaitu kita jangan jadi orang yang pasif. Pasif ni maknanya orang yang tak buat keputusan apa-apa. Jadi antaranya kita akan tengok di sini iaitu kisah Nabi Musa AS dalam muka surat ni, ialah Nabi Musa pada penghujung ni muka surat ni kita akan tengok bahawa imannya tukang-tukang sihir, yang merupakan mereka ni kalau ikutnya anak murid kepada Firaun lah kan, sebab mereka ni pandai sihir ni, belajar daripada Firaun. Tapi tiba-tiba Firaun ni harapkan kepada mereka untuk lawan Nabi Musa, tapi tiba-tiba mereka membuat stand mereka membuat keputusan mereka, iaitu apa? Kami beriman dengan Musa dan kami tidak mahu percaya kepada kamu, wahai Firaun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sini, kita akan tengok insya-Allah, iaitu Nabi Musa berkata, hakikun, sudah semestinya, pasti aku tak akan ala akul, dia kata aku akan apa ni, ala akul, iaitu aku mengatakan kepada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ala Allah illal haq, melainkan perkara yang benar saja. Maknanya perkara yang tak benar aku takkan kata, sama ada tuduhan ke Allah Ta'ala tak kata, aku kata juga ke, ataupun aku mengatakan terhadap Allah satu benda yang tak betul. Tak mungkin, kata Nabi Musa AS kepada Firaun. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Bahkan kata Nabi Musa AS, dia kata apa? Bahkan aku datang kepada kamu ni, wahai Musa, wahai al-malak. Hari itu kan kita, sesi sebelum ni kita disebutkan bahawa Nabi Musa ni diutusan kepada Firaun dan juga kepada al-malak wa malaihi, iaitu geng dia kan, kepada pembesar dia kan. Kita tengok sebelum ni, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil eminent dalam terjemahan dia kata eminent, orang besar di kalangan di kalangan Firaun, orang yang bersama dengan Firaun. Jadi Nabi Musa berkata, qad ji'tukum, aku datang kepada kamu ni bibayyinatin, dengan tanda-tanda iaitu mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Kemudian mir rabbikum, mukjizat itu daripada Allah, bukan daripada aku. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa ni jelaskan bahawa benda-benda yang datang ni, aku dulu sebelum daripada aku ni terima wahyu, aku ni tak ada, aku tak tahu benda-benda ni semua kan. Aku tak boleh nak buat bayyinah, tak buat mukjizat kan. Aku dulu, kata Nabi Musa kepada Firaun, aku kan dulu hidup dengan kamu, membesar dengan kamu tahu semua apa yang ada pada aku. Jadi aku dulu tak pandai benda-benda ni, tak tahu. Tapi sekarang ni tiba-tiba aku boleh buat benda-benda ni. Ini datang daripada Allah SWT. Dan kemudian kita akan tengok selepas daripada ni, Nabi Musa pun dia tak boleh, kalau dia nak tu jadi, tak boleh. Dia atas arahan daripada Allah SWT, barulah dia akan menjadi. Kita tengok lagi insya-Allah. Fa'alsil ma'iyya bani Israel. Jadi Nabi Musa ni ada dua mesej, ada dua kerja. Perkara yang pertama ialah dia nak menyampaikan kepada Firaun dan kepada malak dia ni, iaitu tentang iman. Sebenarnya kamu ni yang mengajak kepada Tuhan yang tak betul ni adalah salah. Yang betul ni ialah apa yang aku nak cerita ni, ini adalah salah. Jadi itu nombor satu, mesej yang dibawa oleh Nabi Musa, sebagaimana kita tengok keseluruhan, bukan hanya daripada ayat ni, tapi daripada ayat-ayat yang lain juga. Yang keduanya ialah fa'alsil ma'iyya bani Israel, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Minta maaf tak alih kan. Okey. Fa'alsil ma'iyya bani Israel di sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, beritahu di sini kan dalam ayat ni, bahawa kerja Nabi Musa yang kedua ialah nak bawa apa? Berikan fa'alsil ma'iyya tu maknanya serahkan kepada aku, beri izin kepada aku nak bawa Bani Israel ni. Bani Israel adalah anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam, yang mana asalnya mereka ni tinggal di Madian. Tinggal maknanya di Palestin, di kawasan Palestin, kawasan Syam. Jadi mereka ini datang dulunya adalah apabila bersama-sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita akan baca nanti dalam kisah Nabi Yusuf secara direct ni, Allah SWT ceritakan tentang kisah Nabi Yusuf ni. Jadi selepas daripada di hujung-hujungnya Nabi Yaqub alaihissalam ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, anak cucu kepada Nabi Ibrahim, mereka ni semua berpindah ke negeri Mesir.
Jadi mereka ni bertambah ramai. Jadi Nabi Musa ni adalah merupakan salah seorang daripada keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan daripada Bani Israel. Jadi oleh kerana mereka ni mereka ni dianggap macam masyarakat kelas kedua. Ini sikap Firaun dah yang telah lakukan kepada anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ni. Iaitu mereka telah diperhambakan seolah-olah mereka telah disuruh kerja, mereka kena bunuh macam-macam kan. Kalau kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam ni kan, maknanya pada masa dia masih belum dilahirkan dah diisytiharkan dah. Firaun dah isytiharkan dah. Tahun ni bunuh semua anak lelaki. Tahun ni lepas. Tahun depan bunuh. Tengok kan makna kejahatan dia. Kemudian dia paksa buat kerja dan macam-macam lah. Jadi macam hamba lah. Jadi sebab itulah Nabi Musa alaihissalam nak bawa balik. Kamu beri kepada aku, beri izin jangan beri kamu sekat aku ni untuk membawa keluar kan, kita kata membawa keluar Nabi Bani Israel daripada negeri Mesir ni. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya cerita ni itu di antaralah tugas yang Allah Taala utuskan Nabi Musa alaihissalam yang pergi bercerita kepada Firaun ni. Qala in kunta ji'ta bi ayah, qala in kunta, seterusnya ayat 106 Nabi Musa berkata, ini kata kata Firaun ni. Ini kata Firaun pula. Qala di sini ayat 106 ni, iaitu di sini qala, dia kata in kunta ji'ta, kalau kamu ni bawa datang, dia kata bi ayah, kalau kamu ni ada tanda, kata kamu ni ada mukjizat, kata apa kata Firaun, dia kata fa'ti biha. Dia kata fa'ti biha, mana dia dia ceritakan in kunta minas sadiqin, dia kata kalau kamu ni betul Musa, mana dia. Ini cara kita baca lah kan. Kalau kita cara baca, kalau kita faham ayat ni, maknanya ayat ni macam dialog sekarang ni kan, dialog di antara Nabi Musa dan juga Firaun. Dan Firaun sekarang ni dengan angkuhnya lah, dia tak bercakap dengan baik tu kan, dia bercakap dengan angkuh, dengan sombongnya lah. Dia kata Musa, cakap macam tu lah, kata kalau kau kata kau ada ni, mana dia bawa lah. Benar sangat, kata betul, mana dia. Itulah macam tu lah kita bacakan. Jadi kemudian apa dia, fa'alqa. Nabi Musa ni cerita ni ringkas sebagaimana kita katakan bahawa dalam surat Al-A'raf ni Allah Ta'ala ceritakan secara ringkas kan. Jadi pendek ceritanya fa'alqa asahu fa'iza hiya su'banun mubin. Itu yang pertama kan, iaitu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa, iaitu fa'alqa, lalu dia campakkan asahu, tongkatnya. Jadi dia campakkan tongkat tu, fa'iza hiya su'banun mubin, tiba-tiba tongkat tu menjadi su'ban mubin. Su'ban ni adalah hayyah, iaitu ular, menjadi ular yang mubin tu makna ular betul-betul lah, bukan ular nampak pada mata, bukan 3D 4D lah kita kata kepada hari ni kan, nampak macam ya tapi sebenarnya tak ada pun. Tak ada, ni ular betul-betul mubin. Jelas kan, jelas memang ular, dan kemudian tu bukan ular main-main, su'ban, ular besar kan. Itu apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa. Itu nombor satu. Kemudian yang kedua kita tengok ayat seterusnya, wa naza'a yadahu fa iza hiya bayda'un lin-nazirin. Itu apa ya? Fa wa naza'a tu maknanya mencabut. Kata penafsiran dia kata apa, iaitu Nabi Musa ni kan, dia letakkan tangan, dia masukkan dalam baju dia ni kan, baju jubah dia tu kan, masukkan ke dalam, di bawah sebelah dalam kan. Lalu bila dikeluarkan, tangan dia jadi bercahaya. Jadi putih sini kan, putih sini bukan putih maknanya jadi putih. Kalau tangan kita ni warna coklat ni kan, warna sawo matai ni, tiba-tiba jadi putih tak kan, tapi bercahaya maksud dia sini. Ada mempunyai cahaya. Baik tu keluar cahaya lin-nazirin, kepada orang yang tengok. Jadi kita tengok kan bentuk-bentuk yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa ni, iaitu bentuk-bentuk apa kita kata, bentuk macam sihir. Itu kan. Sebab apa? Sebab zaman Nabi Musa ni, pada zaman tu memang kuat sihir. Jadi sebab tu kita tengok kan, mukjizat-mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi-Nabi adalah bersesuaian dengan apa yang popular pada kaum tu pada zaman tu. Sebagai contohnya Nabi Isa AS, dia lain pula. Nabi Muhammad SAW lain pula kan, jenis-jenis mukjizat tu. Jadi kita tengok Nabi Musa ni masa tu kuat sihir. Jadi sihir, kita kalau keluar, masukkan tangan, tiba-tiba keluar tu jadi bercahaya. Macam sekarang kan kita tengok orang magic kan, magician kan, dia buat macam-macam, tapi magician tu tipu je kan sebenarnya kan. Banyaklah tipuan-tipuan ni kan, kita nak
nak tahu, kita tanya dia betul-betul. Dia kan boleh keluarkan burung lah, apa benda dalam ni. Kalau macam tu boleh keluarkan burung, buat burung di rumah lah kan, banyak-banyak kan. Kalau boleh keluarkan burung kan, boleh, tak payah ternak burung lah kan. Kalau dah boleh buat, sebenarnya benda tu hanya silap mata saja. Nama dia pun silap mata. Tapi Nabi Musa ni bukan silap mata, dia Su'banu mubin, betul-betul. Mubin tu jelas makna dia. Kemudian wa naza'a yadahu fa iza hiya bayda lin nazirin qala al mala'u min qaumi fir'aun. Lalu pada masa tu berkatalah al mala'. Kita tengok sekali lagi yang perkataan al mala' ni. Allah Taala gunakan perkataan al mala' ni. Jadi ertinya itu, iaitu kita kata eminent, maknanya kan pembesar-pembesar, asyraf dalam bahasa Arab dia kata ialah orang-orang besar yang berada bersama-sama dengan Firaun. Min qaumi fir'aun, daripada kaum Firaun. Berkata, mereka kata apa? Mereka kata pada masa tu, mereka kata iaitu inna haza la sahirun alim. Dia kata, ni sihir smart sangat ni, macam itulah kan. Ni sihir mantap ni. Ni bukan main-main lah. Sebab apa? Mereka tahu sihir ni kan. Mereka belajar sihir, mereka buat sihir, mereka lakukan sihir. Tapi sihir mereka ni tak adalah macam tu sampai boleh buat. Kalau mereka campakkan tali jadi ular tu, nampak je sebenarnya. Lepas tu sebenarnya nampak macam ular, tapi sebenarnya tak pun. Kan? Macam ahli sihir-sihir sekarang lah kan. Ahli-ahli sihir, bukan sihir kan tu, silap mata. Jadi, tapi kata al-malak ni di sini kan, pembesar-pembesar Firaun ni, orang besar dia ni, dia kata, ini sihir betul ni, dia kata ni. Ini sihir bapak sihir lah, kita kata kan, dalam bahasa Malaysia. Jadi dia kata, yuridu an yukharijakum min ardikum famaza ta'murun. Kata Firaun ni, yuridu an yukharijakum. Ni dia kata, dia ni, Musa ni, dia nak keluarkan kamu daripada negeri kamu ni. Dia macam nak halau kita lah kan. Macam ni kalau power sihir dia ni kan, famaza ta'murun. Jadi kata Firaun kepada ni, dia minta cadangan. Minta cadangan daripada pembesar-pembesar dia tu. So apa you all, apa pendapat you all? Itulah maksud kan. Famaza ta'murun. Itu famaza ta'murun. Apa pendapat awak semua? Famaza ta'murun. Apa yang kamu suruh kan? Apa kamu suruh tu, apa pendapat kamu? Gitu. Jadi kata selepas ni kan, kata ayat 111 kan, qalu. Mereka pun berkata, iaitu siapa? Al-Malak. Al-Malak pun berkata, dia kata arjih. Dia kata qalu arjih wa akhahu. Arjih ni tak apa, kita tengok, kita jangan hukum dulu. Gitu dia kata. Arjih ni makna tangguhkan, makna akhir amrahuma, iaitu kita tangguhkan dulu. Ni saya sebutkan tafsir jalan lain. Dia kata akhir amrahuma, iaitu kita tangguh dulu, kita jangan hukum dulu maksudnya. Dalam tafsir kata kita jangan buat hukuman dulu, kita berlawan dulu, tak mahu kita try dulu, nak tengok dia ni power macam mana. Jadi dia kata arjih wa akhahu. Wa akhahu tu maknanya ialah Harun, Nabi Harun ni. Jadi kita tunggu, kita jangan hukum dulu. Kemudian wa arsil fil madaini hashirin. Maksudnya wa arsil ni maknanya kita utuskan. Ni cadangan daripada al-malak ni. Dia kata Firaun ginilah katakan. Dia kata macam tu lah seolah-olahnya kan. Wa arsil fil madaini, kita utuskan fil madain. Madain ni maknanya bandar-bandar maknanya. Maknanya maksud bandar-bandar sini ialah seluruh Mesir lah. Maknanya kan, semua kampung, semua bandar, semua apa yang di Mesir tu. Wa arsil fil madain hashirin. Hashirin maknanya kita kumpulkan. Maksud sini ialah kita hantar semua arahan kepada seluruh bandar ni, seluruh kampung ni, semua orang-orang yang tukang sihir ni semua datang. Kita buat penghimpunan, kita buat perlawanan. Kita nak tengok power mana ni Musa ni, sihir dia ni kan. Jadi kita hantar kepada ni, kita jemput semua tukang-tukang sihir yang ada di seluruh negeri Mesir ni supaya kita berkumpul. Itu cara dia. Sebab apa? Kita nak tengok, nak tunjukkan kepada dia bahawa sebenarnya Musa, awak ni tak power sebenarnya. Kita cari tukang-tukang sihir yang hebat-hebat kita. Jadi kata yang seterusnya, ayat 112. Dia kata apa? Ya'tuka. Nanti dia kata ya'tuka bikulli sahirin alim. Dia kata. Dalam satu bacaan dia baca, dalam satu qiraat dia baca ya'tuka bikulli saharin alim. Macam tu jadi ada dua bacaan lah tu, sahirin dengan saharin. Itu tu dua bacaan. Jadi 112 ini, dia kata 112 ni mereka akan datang nanti daripada seluruh bandar-bandar negeri Mesir ni, akan datanglah dengan semua tukang-tukang sihir yang power-power lah, yang alim tu. Alim tu yang kita akan dapat kalahkan Musa. Gitu kerja dia. Alim yang lebih tahulah maknanya. Alim tu maknanya lebih tahu. Jadi tahu tu maksudnya tahu ilmu apa ni, ilmu sihir ni.
Seterusnya, dia pun berkata, ayat 113. Wajah as-saharatu, lalu datanglah tukar-tukar sihir ni daripada seluruh kampung ni. Kita ringkas kita kata iaitu lalu wajah as-saharatu Fir'auna, kepada Fir'aun. Nah tu kan di bahagian atas tu, dari bahagian atas tu nak menunjukkan kepada bahawa mereka tukar sihir ni pun datanglah kepada Fir'aun. Mereka pun berkumpul lah. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Soalan tu kalau ikutnya soalan, asalnya inna ni asalnya adalah apa ni, kalau ikutnya inna gitu ni inna ni mana, inna lana, kalau ikutnya lah kan, ikut dari segi bahasa asalnya. Tapi Allah dalam ayat dia boleh ringkaskan macam tu mengikut bahasa Arab kan. Inna lana la ajran, soalan situ dia kata, adakah bagi kami ni ada upah apa kalau kami ni menang? Jadi sekarang ni dibuat syarat pula kepada Nabi Musa. Tanya dulu Musa, tanya pula kepada Firaun, minta maaf, tanya kepada Firaun, hey Firaun, dia kata apalah kan, cakap tuanku ke apa benda kan, ni raja kan, sebab raja negeri Mesir. Jadi tanyalah, kata kalau kami ni menang boleh lawan kepada Nabi Musa, kepada Musa ni, dia tak panggil Nabi lah kan, dia panggil Musa. Kalau kami menang lawan dengan Musa ni, kamu nak bagi hadiah apa? Gitu, kami dapat upah apa? In kunna nahnul ghalibin, kalau kami ni menang. Jadi itu kita boleh tengokkan tabiat tabiat mana-mana pun atas dunia ni, orang yang duniawi, orang yang tak fikir pasal akhirat ni, mereka akan sentiasa apa-apa, mereka nak apa? Nak balasan. Balasan dia adalah balasan dunia, nak upah, nak pangkat, nak kedudukan dan sebagainya. Itulah cara fikir mereka kan. Itulah berbeza dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, insya-Allah dengan kita ni, kita tak mengharapkan benda-benda tu kan, kita nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang paling besar kan. Orang nak bagi tu cerita-cerita lain, tapi yang paling besar kita nak ialah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qala na'am, kata Firaun apa? Qala na'am, yes dia kata. Dia kata innakum laminal muqarrabin. Bukan sekadar kamu ni dapat duit, dia kata, bahkan kamu ni akan jadi muqarrabin. Muqarrabin ni makna orang yang dekat dengan aku. Orang yang maknanya akan ada pangkat ada kedudukan bersama dengan aku kalau kamu ni menang ni, lawan kepada Musa ni. Jadi tukang-tukang sihir ni pun gembira lah. Lalu qalu ya Musa, lalu berlakulah perlawanan. Perlawanan tu kan kalau kita tengok dalam tempat lain, iaitu lalu dia kumpulkan semua, mereka berkumpul semua rakyat semua nak tengok ni kan. Qalu ya Musa, lalu mereka pun berkata, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Dia kata, wahai Musa, dia kata, siapa nak campak dulu ni? Itulah kesimpulan dia kata kan. Sama ada dia kata awak campak dulu ataupun kami akan menjadi orang-orang yang akan mencampakkan benda ni. Itulah maknanya cerita. Ini kata setengah ulama kata iaitu nak tunjuk sebenarnya siapa nak campak dulu ni kan. Kalaulah kata Nabi Musa campak dulu, kemudian mereka barulah campak. Dia tak nampak dari sudut psikologinya, dia tak nampak power Firaun, power Nabi Musa alaihissalam tu. Jadi bila mereka ni campak tu iaitu tali-tali mereka ni bertukar menjadi ular dan sebagainya kan. Kemudian barulah Nabi Musa tu campak dan telan semua tu. Macam tu lagi power dari segi kita kata psikologinya. Jadi sebab itulah maknanya dari sudut ni ulama-ulama yang membuat penjelasan kepada ayat ni, pengajaran pemahaman daripada ayat ni, iaitu kita kena cari jalan yang terbaik. Macam mana untuk membuktikan satu benda tu yang betul. Cara mana yang terbaik? Kalau Nabi Musa campak dulu ataupun mereka campak dulu. Kalau dari segi perasaan orang boleh nampak. Gitu. Orang terkejut. Yang mana lebih terkejut lagi? Yang mana lebih efek power lagi? Efek power lagi ialah mereka campak dulu, kemudian Nabi Musa campak kemudian. Barulah power itu akan nampak. Jadi kita tengok sini kan. Qala alqu. Kata Nabi Musa, alqu. Seterusnya. Qala alqu. Kamulah campak dulu, kata Nabi Musa. Falamma alqau saharu a'yunan nas. Bila mereka campak saja, mereka pun dapat mensihirkan, menggelap mata kan lah kita kata kan, confuse orang tengok. A'yunan nas, mata saja sebenarnya kita tengok kan. Saharu a'yun, kalau kita tengok kan, saharu a'yun, bukan saharu apa, a'yun saja, mata. Dalam Quran perkataan ain menunjukkan kepada mata. Ain itu mata, tapi mata ni boleh jadi mata ini, mata kita ni kan, ataupun mata air mata pun dia kata ain juga. Ini air mata keluar daripada bumi kan, daripada bukit kan, keluar air, so kita dipanggil ain. Tetapi apabila
mata kita ni kan, mata manusia ni kan, kalau dijamakkan, kalau dipluralkan, katakan kalau dipluralkan, maka dia akan guna perkataan a'yun. A'yun tu mana mata ni, jamak kepada mata ni. Tengok kan perkataan kalau singular dia sama ain, tapi bila mata manusia dia panggil a'yun, tapi bila air mata tu dipanggil uyun. Gitu, uyun. Jadi di Mesir tu adalah panggil uyun Musa lah, macam-macam lah tempat-tempat tu. Uyun tu maknanya mata-mata air, mata-mata air. Okey, jadi di sini mereka dapat apa? Mereka dapat saharu a'yunan nas. Mereka hanya dapat mensihirkan mata-mata. Maknanya dari segi pandangan saja benda tu tak betul pun. Wastarhabuhum. Jadi menakutkan orang ramai. Takut orang tengok ular bergerak-gerak semua kan. Wastarhabuhum. Waja'u bisihrin azim. Mereka pun, maknanya pada masa tu ni power lah kan. Sebab apa? Sebab tukang-tukang sihir ni tukang-tukang power daripada seluruh Mesir ni. Jadi mereka pun dapat menakutkan orang, lalu dapat membawa sihir yang besar lah tu. Itu paling besar tu kan, azim tu kan, azim ni. Jadi apa yang sekarang ni, apa yang dibuat oleh Nabi Musa alaihi salam, wa auhayna ila Musa. Pada masa tu Allah pun mewahyukan kepada Musa. Jadi kita tengokkan bahawa Nabi Musa ni dia buat apa-apa adalah menurut wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan buat ni. Sebab apa? Dia tak mampu menukarkan tongkat ni menjadi ular ni. Itu bukan kemampuan Nabi Musa, sebab dia bukan sihir, dia adalah mukjizat ni. Mukjizat ni sihir ni konon-konon dia kata bila dia nak buat dia boleh buat. Itu sihir. Tetapi mukjizat ni atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atas makna bila Allah Taala suruh barulah Nabi Musa buat. Jadi Nabi Musa pun Allah Taala kata wa auhayna ila Musa, lalu kami wahyukan kepada Musa an alqi asaq. Sekarang Musa campakkan tongkat kamu tu. Faiza tiba-tiba hiya talqafu ma yafikun. Talqafu tu maknanya ialah ibtala, iaitu telan. Tu kan, faiza hiya talqafu ni maknanya telan ni, menelan. Tiba-tiba ular tu pun, ular Musa ni pun yang su'ban tadi tu, yang besar tadi tu, talqafu ma yafikun, makan semua benda-benda yang mereka ada-adakan, yang mereka tipu orang tu. Yafikun ni mana mereka tipu orang kan, tiba-tiba jadi ular semua tu kan. Jadi habis makan. Semua di talqaf dimakan oleh ular Nabi Musa alaihi salam. Jadi apa jadi kepada tukang-tukang sihir ni yang ramai-ramai ni? Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'a minta maaf ayat seterusnya. Fawaqa'al haqq maknanya al-haqqu sini, waqa'a sini maknanya ialah zahara. Zahara tu maknanya jelaslah, sekarang nampak clear dah. Mana yang betul, wa batala ma kanu, dan batal makna nampaklah tak betul, ma kanu ya'malun, apa yang mereka buat tu. Tukang-tukang sihir ramai-ramai buat tu dah nampak tak betul dah. Tu baru lawan mukjizat kalah dah. Kan? Tapi dari segi nak terima tu cerita lain lagi. Firaun ni memang tak terima kan, sampai dah nak mati dah, sampai nyawa dah sampai ke sini barulah nak mengaku kan. Tapi ni nak mengaku tak nak mengaku. Tapi siapa yang mengaku? Pada masa ni apabila dah jelas macam tu, siapa yang tiba-tiba yang tidak dijangka-jangka ni berlaku? Apa yang berlaku dalam peristiwa ni kan tak? Apa yang tiba-tiba ni? Yang tiba-tiba ni apa? Iaitu farulibu hunalika wanqalabu sagirin. Allah Ta'ala cerita ni, iaitu hasil pertandingan ni, perlawanan ni, apa dia? Hasil perlawanan ni dia kata farulibu, kalahlah Firaun. Lalu mereka pun kalah, dikalahkan. Farulibu, dia kalahkanlah. Hunalika, di sana tu ketika perlawanan tu, wanqalabu sagirin, lalu mereka semua berubah menjadi sagir. Sagir tu maknanya kecil. Tapi maksud sini ialah terhina maknanya. Lalu mereka berubah menjadi terhina, menjadi malulah mereka kan. Allah kalah malunya kita. Itulah makna kan tak? Kalah dengan Nabi Musa, habis dia telan kan ular ni kan. Pada masa tu diceritakan apabila berlaku tu, ini dalam tafsir kata dalam tafsir, setengah tafsir. Bukannya dalam Quran tu kan cerita iaitu dia takut. Firaun tu takut. Jadi Firaun tu takut, dia lari kepada Nabi Musa. Dia tak menyorok. Takut dia kan. Firaun ni bila dah ular besar tu kan, jadi dia lari kepada Musa tu, dia minta tolong selamat. Takut pada ular besar tu. Ular besar mana wallahu a'lam bissawab. Tetapi ceritanya ialah sekarang ni faulibu, yang Allah Taala cerita ialah mereka pun kalah lah. Hunalika wanqalabu sagirin, dan mereka pun menjadi hina, kalah.
pada masa tu apa terjadi? Tu ayat yang terakhir, wa ulqiyas saharatu sajidin. Wa ulqiya, maka tiba-tiba ni kan, wa ulqiya ni kalau ikutnya maknanya ialah campak juga tadi kan, tapi jadi maknanya tiba-tiba tak, apa, as-saharatu ni, tukang-tukang sihir ni tukang-tukang sihir ni apa, sajidin, tak semena-mena, maknanya bukan arahan daripada Nabi Musa, bukan permintaan daripada Nabi Musa, bukan Nabi Musa kata sujudlah kamu, aku dah tunjuk ni kan, power aku ni kan, tak bercakap apa pun, tapi dengan peristiwa tu saja, tiba-tiba tukang-tukang sihir tu yang lawan dengan Nabi Musa tadi tu, yang tadi tu tak beriman tu, nak apa ni, nak harta, nak apa semua kan, nak upah semua tu daripada Firaun, tiba-tiba mereka ni sujud. Apa lagi, terkejutlah Firaun kan. Firaun kata, sujud. Tadi Firaun tu yang menyorok tadi sekejap je, dia tak beriman juga sebenarnya kan. Dia ni tetap jahat juga kan, Firaun kan, tetap degil, tetap apa juga kan. Tiba-tiba dia tengok semua tukang sihir tu sujud kepada, bukan sujud kepada Musa, sajidin itu makna sujud kepada Allah, maksudnya ialah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, mengakulah bahawa mereka ni adalah lemah. Jadi apa terjadi selepas daripada itu? InsyaAllah yang ke mana-mana, insyaAllah sesi akan datang, muka surat 166 kita akan jumpa lagi, insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf bukan 166 165 akan datang insyaAllah, kesalahan sikit tarik baliklah. 165 insyaAllah, muka surat 165 akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi last kali ni saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah bersama-sama dengan kita sejak daripada permulaan sehingga kepada hari ini, yang tidak serik-serik untuk sama-sama bersama dengan kita, dan kemudian juga kepada mereka yang telah membantu untuk dengan segala bantuan jenis, bantuanlah doa dan segalanya untuk meneruskan usaha kita ini insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.